Assalamualaikum. Nama Abdul Hadi bin Rosli, C2KSA 0894. Saya akan berikan tentang fakta-fakta media sosial. Yang pertama, jangan mudah mempercayai orang asing di media sosial. Walau remaja dengan usia lebih matang, contohnya sekolah menengah, seharusnya dapat berfikir secara lebih logik daripada remaja di sekolah rendah atau sekolah menengah. Bahagian otak remaja yang berperanan dalam membuat keputusan masih belum terbentuk sepenuhnya. Oleh itu, adalah lebih baik bagi ibu bapa untuk tidak jemu mengingatkan anak-anak mereka supaya berhati-hati dalam memberi respon kepada orang baru yang mereka kenali di ruang cyber, kerana maklumat di ruang cyber dapat dipalsukan. Yang kedua, media sosial juga boleh menyebabkan ketagihan. Pertama, media sosial mampu mewujudkan rasa kekitaan atau perasaan macam ketagih. Bagi remaja, rasa kekitaan ini muncul ketika mereka mempunyai komuniti di media sosial serta rakan atau orang lain yang mempunyai persamaan. Melalui media sosial, remaja mendapat identiti yang mungkin tidak mereka temui dalam kehidupan sebenar. Kedua, media sosial memberi peluang kepada pengguna untuk membuat gambar yang mereka mahukan. Sekiranya seorang remaja tidak berperhati dengan diri sendiri, dia dapat menunjukkan sisi dirinya yang dia mahukan di dunia maya. Oleh itu, remaja boleh menjadi ketagih untuk berinteraksi di media sosial, terutama jika orang memberi reaksi yang lebih positif di sana. Itu adalah teori permasalahan media sosial. Masalah media sosial juga boleh menjadi mental. Penggunaan gadget dan media sosial secara berlebihan bukan sahaja menyebabkan masalah mental, malah semakin banyak kajian saintifik telah menunjukkan perkaitannya dengan kes-kes kemurungan, keresahan melampau dan perilaku impulsif. Banyak kajian hari ini termasuk di Malaysia menunjukkan respon banyak menggunakan media sosial dan gadget mengalami kadar stres yang tinggi. Masalah mental biasanya tidak berlaku disebabkan satu faktor tertentu sahaja. Ia lazimnya berlaku disebabkan pelbagai faktor yang berinteraksi antara satu sama lain. Ada pandangan umum yang menyatakan harus kurang dari 2 jam dalam sehari. Namun, apa lebih penting sebenarnya ialah sejauh mana penggunaannya memberi kesan kepada kehidupan. Apabila dirasakan sudah mula memberi kesan negatif, ketika itulah kita perlu mengawal dirinya. Terdapat banyak teori yang membincangkan tentang perkaitan antara penggunaan media yang berlebihan dalam masalah mental. Antaranya ialah pendedahan kepada masalah gangguan secara mayang seperti bully cyber, teori behavioral displacement yang mana masa berlebihan di media sosial menyebabkan semakin berkurangnya gaya hidup sihat, bersukan, bereaksi dan bersosial. Fenomena fear of missing out lazimnya berlaku dalam remaja di media sosial yang menyaksikan mereka sentiasa terdedah kepada tekanan untuk sentiasa mengikuti trend terkini. Ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada tekanan sosial, rasa rendah keyakinan diri dan kemurungan. Persahabatan maya telah menggantikan persahabatan realiti. Akibatnya, ramai yang hilang kemahiran bersosial dan sokongan sosial yang diperlukan dalam keadaan seseorangan itu mengalami tekanan hidup. Pun demikian, tiada kriteria yang spesifik dalam bidang perubatan bagi menyelesaikan masalah ketika media sosial. Namun, secara umumnya, kesan itu dikira bermasalah apabila mengutamakan penggunaan media sosial berbanding urusan lain. Hilang kawalan untuk menguratkan penggunaan, berasa gelisah, tidak tenteram atau murung apabila tidak melihat telefon bimbit. Menggunakan media sosial pada waktu-waktu tertentu. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anisha Fika binti Zulkifli. Hari ini saya akan menceritakan tentang etika penggunaan media sosial dalam kalangan belia. Apakah yang dimaksudkan dengan media sosial? Media merupakan alat atau pengantara dalam komunikasi ataupun perhubungan. Manakala sosial pula bermaksud segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Apabila digabungkan, media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi atas talian yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Selain itu, nilai yang terdapat dalam etika penggunaan media sosial dalam kalangan belia ialah bersikap rasional dalam menyebarkan sesuatu informasi dengan berhati-hati dan tidak melulu. Yang kedua, sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Contohnya, menghormati pengguna-pengguna media sosial yang lain. Dan yang terakhir ialah berhemat tinggi. Contohnya, beradab dan berbudi pekerti dalam komunikasi di media sosial. Antara definisi etos adalah adat, kebiasaan atau karakter. Kedua, sifat moral dalam sesuatu bangsa, iaitu daripada Kamus Bahasa Inggeris. Ketiga, sistem prinsip akhlak dan peraturan-peraturan perilaku, iaitu System of Moral and Principal Rules of Conduct. Yang keempat, prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, iaitu adat sopan santun.
menurut Kamus Pelajar edisi kedua. Menurut H. Hamzah Yaakob Dr., istilah etika berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu ethos yang membawa erti kebiasaan. Antara definisi media pula ialah alat atau pengantara dalam komunikasi ataupun perhubungan menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Antara nilai yang perlu ada semasa penggunaan media sosial adalah etika penyebaran berita, sikap menghormati dan teori kepribadian mulia iaitu virtue. Masuk kepada perspektif pula, etika menurut Barat. Menurut Hodgman dan Bennett, teori moral di Barat boleh dikelompokkan kepada tiga, iaitu etika virtue, etika utilitarian dan etika deontology. Menurut Aristotle, Hume dan Kant, manusia sebagai rasional ingin mencari kebahagiaan, eudaimonia. Dengan kebaikan itu sendiri mempunyai nilai yang intrinsik. Etika utilitarian manusia mencari keseronokan, pleasure, dan deontology pula melihat manusia sebagai rasional. Perspektif etika menurut Islam pula, etika Islam merupakan etika keagamaan menurut perspektif Barat dan adalah akhlak menurut perspektif Islam. Etika Islam sebagai sebuah disiplin ilmu atau subjek keilmuan yang berautonomi yang tidak pernah ada pada hari ini. Menurut Abdul Haq Ash'ari dalam Islam Ethics, Concept and Prospect. Etika Islam juga mempunyai kaitan yang rapat dengan definisi mengenai falsafah atau cita falsafah menurut Al-Kindi. Definisi falsafah pula merupakan daya usaha pemerasaan akal manusia untuk mencapai hakikat sama ada di bidang metafizik, hakikat di bidang akhlak atau nilai, aksiologi, dan hakikat di bidang ilmu atau makrifah, epistemologi. Yang kedua, sesuatu ilmu pengetahuan yang paling mulia, iaitu ilmu pengetahuan mengenai sebab dan realiti ilahi yang pertama dan merupakan sebab dari semua realiti, menurut Al-Kindi. Menurut Al-Kindi lagi, pengetahuan tentang hakikat benda-benda yang boleh dijangkaui oleh manusia kerana matlamat utama seseorang ahli falsafah dalam ilmu teori itu untuk mencapai kebenaran dan dalam ilmu praktiknya pula perlu bertindak sejajar dengan kebenaran. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Ridwan bin Ismail, bernombor matrik C20A0912. Antara kelebihan daripada isu yang kami kaji ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa merupakan peranan utama dalam menangani masalah ini. Pelbagai cara boleh dilakukan, antaranya menghadkan masa penggunaan media sosial dalam kalangan anak-anak. Sebagai contoh, anak-anak hanya dibenarkan untuk mengakses media sosial dengan pemantauan daripada ibu bapa selama 5 atau 6 jam sehari. Selain itu, pihak kerajaan dan berwajib juga mempunyai peranan di mana mengadakan kempen yang berkaitan dengan kesan penyalahgunaan media sosial seperti kempen penggunaan media sosial secara positif. Selain itu, kerajaan boleh menerapkan pendedahan kepada masyarakat hukuman penyalahgunaan media sosial. Selain itu, peranan individu atau masing-masing. Individu perlu mendekatkan diri dengan pengajaran agama. Hal ini dapat melatih diri untuk lebih berdisiplin di samping menjaga hak-hak pengguna media sosial yang lain. Okey, kita beralih kepada kelemahan. Di sini terdapat 3 kelemahan yang kami senaraikan. Antaranya tidak dapat perhatian daripada keluarga. Dan pula golongan remaja yang tersepit dalam rumah tangga antara ibu dan bapa mereka, pastinya mereka mencari dunia lain seperti media sosial. Justru mereka menggunakan media sosial sebagai platform untuk menceritakan dan meluahkan masalah yang dihadapi oleh mereka. Seterusnya, pusat sosial yang interaktif. Media sosial dapat memberikan manusia interaksi antara satu sama lain secara tanpa mengira waktu dan lokasi hanya dalam capaian internet. Kesannya, informasi perkongsian menjadi lebih cepat tanpa waktu lain atau tapisan. Sebagai contoh, penstreaman video kini menjadi lebih mudah dan pelbagai aktiviti interaktif dan pengguna media sosial untuk masa di alam maya tersebut. Seterusnya dan terakhir, pengaruh rakan sebaya. Golongan belia cenderung untuk berjumpa dan meluangkan masa dengan rakan sebaya untuk mendapatkan ketenangan dan kegembiraan. Namun begitu, terdapat segelintir mereka yang mudah terpengaruh dengan melakukan perkara yang sia-sia. Persis peribahasa Melayu, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Golongan remaja juga gemar menggunakan media sosial kerana selebriti dan artis seluruh dunia menggunakan platform ini sebagai cara untuk mendekati peminat mereka. Sekian, terima kasih. Baik, kita teruskan dengan rumusan. Etika penggunaan media sosial di kalangan belia tidak boleh dipandang remeh oleh masyarakat. Pada masa kini, ramai belia yang mengabaikan adab mereka dan menggunakan media sosial dengan cara yang salah.
Antara faktornya ialah yang pertama, tidak mendapat perhatian keluarga. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Yang ketiga, pusat media sosial yang interaktif. Dan yang terakhir sekali, masyarakat sekeliling tidak mengambil berat terhadap keadaan belia pada masa kini. Etika merupakan perkara yang sangat penting di dalam kalangan masyarakat kita kerana ia mengajar kita cara untuk beradab dan mengelakkan kita daripada menzahirkan nilai negatif. Etika juga sangat penting diterapkan dalam kalangan masyarakat agar kita terhindar dari segala perkara yang negatif. Sekian daripada saya. Terima kasih.